Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera cikgu ucapkan kepada semua pelajar tingkatan 3. Okey, terlebih dahulu izinkan cikgu memperkenalkan diri. Cikgu bernama Kasmaini binti Mat Yusof, bertugas di SMK Ismail Petra, Kota Baru, Kelantan. Okey, sebelum kita mulakan pelajaran pada hari ini, pastikan setiap pelajar telah mempunyai modul berpandu yang telah dibekalkan oleh guru masing-masing ataupun pelajar boleh scan QR yang tertera di layar. Okey, pada hari ini kita akan tengok tajuk reka bentuk dan teknologi bab 1 aplikasi teknologi. Okey, mari kita tengok sama-sama. Standard kandungan yang akan kita belajar pada hari ini adalah 1.1 reka bentuk mekatronik. Okey, standard pembelajaran di akhir pengajaran nanti setiap murid boleh 1.1.3 menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada, lengan robotik dan pintu gelansa automatik. 1.1.4 menghasilkan gambar rajah blok diagram, produk mekatronik sedia ada, lengan robotik dan pintu gelansa automatik. Cikgu harap kriteria kejayaan sepatutnya pelajar-pelajar dapat menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada, lengan robotik dan pintu gelansa automatik. Dan kriteria kejayaan yang kedua, diharapkan murid dapat menghasilkan gambar rajah blok ataupun blok diagram pada produk mekatronik sedia ada, lengan robotik dan pintu gelansa automatik. Okey, sebelum kita pergi kepada yang lebih lanjut, mari kita uji pengetahuan sedia ada. Masihkah pelajar ingat apakah itu reka bentuk mekatronik? Okey, reka bentuk mekatronik ialah reka bentuk produk atau sistem yang menggabungkan disiplin ilmu mekanikal, elektrik, elektronik serta kawalan dan pengaturcaraan untuk mencapai tujuan yang dikehendaki. Integrasi semua elemen-elemen mekatronik ini membolehkan produk berfungsi secara automatik atau separa automatik. Okey, cikgu percaya pelajar-pelajar semua boleh mengenal pasti apa itu produk mekatronik yang ada di sekeliling pelajar. Okey, cuba pelajar nyatakan beberapa contoh produk mekatronik yang biasa kita guna dalam kehidupan kita. Okey, antara produk mekatronik yang biasa kita guna seperti mesin basuh, lift, komputer dan banyak lagi produk-produk mekatronik. Okey. Di sini cikgu akan terangkan fungsi elemen mekatronik serta gambar rajah blok pada produk sedia ada dan cikgu akan sentuh dua produk iaitu lengan robotik dan pintu gelansa automatik. Okey. Sebelum tu mari kita lihat. Terdapat 4 fungsi elemen mekatronik iaitu sistem elektrik, sistem elektronik, sistem mekanikal dan sistem kawalan dan pengatur caraan. Okey. Kalau pelajar masih ingat lagi, kita dah belajar sistem elektrik. Okey, di mana sistem elektrik itu merujuk kepada sistem yang menggunakan arus elektrik, sama ada arus terus ataupun arus ulang-alik sebagai bekalan kuasa. Sistem elektrik juga berfungsi untuk membekalkan arus elektrik
bagi membolehkan peranti mekatronik menjalankan fungsi yang ditetapkan. Okey. Sekarang mari kita lihat. Pada lengan robotik, terdapatnya fungsi elemen mekatronik yang pertama iaitu sistem elektrik. Terdapat dua elemen sistem elektrik iaitu kabel USB dan servomotor. Di mana sambungan kabel USB tadi akan mengalirkan tenaga elektrik 5 volt untuk menggerakkan beban iaitu servomotor. Okey, sekarang kita tengok. Elemen yang kedua adalah sistem elektronik. Di mana sistem elektronik merupakan susunan dan sambungan fizikal komponen elektronik dalam satu litar bagi menjalankan operasi sesuatu sistem. Contoh-contoh komponen elektronik yang terdapat, yang biasa digunakan adalah seperti perintang, papan litar, suis, penderia dan lain-lain. Mari kita tengok. Dalam lengan robotik, terdapatnya fungsi elemen yang kedua iaitu sistem elektronik. Di mana komponen elektronik tadi disatukan dalam satu papan litar mikropengawal untuk memproses arahan dan mengeluarkan isyarat keluaran. Kita tengok fungsi elemen yang ketiga adalah sistem mekanikal. Sistem mekanikal adalah gabungan beberapa komponen mekanikal yang berfungsi sebagai penghantar untuk memindahkan suatu sumber gerakan iaitu motor kepada bentuk yang lain. Dan sistem mekanikal ini membolehkan sesuatu produk itu berfungsi sama ada bergerak atau berputar. Mari kita tengok. Pada lengan robotik terdapatnya fungsi elemen yang ketiga iaitu sistem mekanikal di mana terdapat 3 komponen mekanikal iaitu gear, pautan dan juga galas bobola. Dan ketiga-tiga komponen mekanikal itu berfungsi untuk memastikan lengan robotik dapat bergerak dengan lancar. Dan yang keempat kita tengok. Fungsi elemen yang keempat adalah sistem kawalan dan pengatur caraan. Sistem kawalan adalah satu kaedah kawalan sistem yang digunakan untuk mengurus, mengarah atau mengawal atur tindakan bagi memastikan reka bentuk mekatronik berfungsi secara automatik dengan sempurna. Itu takrif bagi sistem kawalan. Manakala pengaturcaraan adalah proses untuk membangunkan aturcara komputer dengan menggunakan bahasa pengaturcaraan seperti Java, Python, Visual Basic dan C++. Terdapat 2 jenis bahasa pengaturcaraan yang boleh digunakan sama ada berbentuk teks ataupun blok arahan. Sekarang mari kita tengok. Pada lengan robotik terdapatnya fungsi elemen iaitu sistem kawalan dan pengatur caraan. Di mana dia terdiri pada sistem kawalan yang telah kita atur cara dan kita simpan dalam papan litar mikro pengawal. Dan dia berfungsi untuk mengawal gerakan setiap servomotor pada lengan robotik. Sekarang cikgu akan sentuh berkaitan dengan gambar rajah blok ataupun blok diagram untuk lengan robotik. Sebelum itu kita tengok dulu apakah itu gambar rajah blok. Gambar rajah blok adalah lukisan
yang mewakili litar atau elemen yang dilukis dalam bentuk blok. Dan gambar rajah blok untuk lengan robotik terdiri daripada bahagian input, bahagian proses dan bahagian output. Sekarang kita tengok. Input yang terlibat untuk lengan robotik adalah bekalan kuasa 5 volt. Akan dihantar ke proses mikropengawal dan akan menghasilkan output satu ke server motor, satu ke server satu, yang akan menggerakkan lengan A kiri dan kanan. Server 2, lengan B atas, bawah, dan server 3 pencengkam untuk membuka dan menutup. Ini adalah ringkasan fungsi elemen mekatronik pada produk lengan robotik. Mari kita tengok sekali lagi. Kita uji kefahaman pelajar-pelajar semua. Iaitu sistem mekanikal. Komponen yang terlibat adalah gear, pautan dan galas berbola. Sistem elektronik, papan litar mikropengawal. Sistem elektrik, kabel USB, servo motor, pengubah elektrik. Dan yang keempat, sistem kawalan dan pengaturcaraan, di mana sistem kawalan yang telah diatur cara untuk mengawal pergerakan robot. Sekarang mari kita ulang kaji sama-sama. Apa yang telah cikgu terangkan tadi, diharapkan pelajar dapat mengingati balik berkaitan dengan fungsi elemen pada produk mekatronik. Kita tengok sama-sama. Cikgu bagi masa 2 minit untuk pelajar cuba lengkapkan jadual di bawah. Berdasarkan elemen dan komponen untuk produk mekatronik. Mari kita tengok jawapannya. Sekarang kita tengok latihan yang kedua, gambar rajah blok untuk lengan robotik. Pelajar lukiskan gambar rajah blok. Boleh? Kita tengoklah. Ini jawapan dia. Bahagian input bekalan kuasa 5 volt dihantar ke proses mikropengawal untuk menggerakkan servo 1 lengan kanan dan kiri, servo 2 lengan atas dan bawah, dan servo 3 untuk pencengkam membuka dan menutup. Sekarang kita tengok produk yang kedua adalah pintu gelangsa automatik. Cikgu yakin pelajar masih ingat lagi 4 elemen pada mekatronik yang cikgu terangkan sebentar tadi. Sekarang kita tengok. Pada pintu gelangsa automatik terdapatnya elemen yang pertama iaitu sistem elektrik. Di mana bekalan kuasa elektrik dibekalkan kepada sistem untuk membolehkan motor elektrik berputar dan membolehkan pintu terbuka dan tertutup. Di sini bekalan kuasa elektrik adalah arus ulang alik. Kita tengok fungsi elemen yang kedua yang ada pada pintu gelangsa automatik iaitu sistem elektronik. Yang mana terdiri daripada penderia gerakan, litar mikropengawal dan pemacu motor. Di mana sistem elektronik tadi berfungsi
untuk mengesan pergerakan dan menghantar isyarat kepada sistem kawalan. Okey, sekarang kita tengok. Fungsi elemen yang ketiga yang ada pada pintu gelangsa automatik adalah sistem mekanikal. Komponen mekanikal yang terlibat di sini terdiri daripada takar dan tali sawat, gelongso ataupun slider dan juga gear. Okey, dan dia berfungsi untuk melancarkan proses membuka dan menutup pintu. Okey, kita tengok. Fungsi elemen yang keempat pada pintu gelangsa automatik adalah sistem kawalan dan pengatur caraan. Yang mana sistem kawalan tadi telah diatur cara dan disimpan di dalam mikropengawal yang berfungsi untuk memproses isyarat masukan dari penderia, memproses maklumat dan mengeluarkan isyarat keluaran kepada motor untuk membuka atau menutup pintu. Okey, di sini adalah ringkasan fungsi elemen mekatronik pada pintu gelangsa automatik yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, terdapat 4 elemen iaitu sistem elektrik, motor elektrik, pengubah elektrik. Okay, elemen yang kedua, sistem elektronik, terdiri daripada penderia gerakan, papan litar mikropengawal dan pemacu motor. Elemen yang ketiga, sistem mekanikal, iaitu takar dan tali sawat, gelongso dan gear. Dan yang keempat, sistem kawalan dan pengatur caraan, sistem kawalan yang telah diatur cara untuk mengawal sistem. Okey, sekarang mari kita buat sedikit latihan berkaitan dengan penerangan yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Okey, kita lengkapkan jadual untuk produk yang kedua, pintu gelangsa automatik. Cikgu yakin dan percaya pelajar boleh menjawab soalan yang cikgu beri pada kamu semua ni. Okay, sebab soalannya tersangatlah mudah. Okey. Okey, sekarang kita akan tengok gambar rajah blok ataupun blok diagram bagi pintu gelangsa automatik. Terdiri dari input, input, proses dan juga output. Okey, inputnya adalah bekalan kuasa merujuk kepada arus ulang alik. Okey, di mana input dalam mikropengawal akan menerima isyarat dan menghantarkannya kepada unit pemprosesan pusat di CPU. Okey, dan peranti input diperoleh daripada Swiss, penderia dan juga lain-lain. Okey, sekarang kita tengok. Okey, selain bekalan kuasa, penderia gerakan juga adalah input yang digunakan untuk pintu gelangsa automatik. Okey, kedua-dua tadi, input tadi akan dihantar ke bahagian proses di mikropengawal. Okey, mikropengawal tadi akan menghantar isyarat dari CPU dan menghantarkannya kepada peranti output. Yang terlibat di sini adalah pemacu motor, menggerakkan motor, dan seterusnya takar dan tali sawat yang menghasilkan tindak balas di mana pintu gelangsa itu boleh membuka dan menutup secara automatik. Okey, ini sedikit latihan untuk pelajar isi gambar rajah blok pada pintu gelangsa automatik. Cikgu yakin dan percaya pelajar boleh melengkapkan gambar rajah blok yang cikgu bagi ini. Okey. Okey, ini jawapannya. Okey.
Okey. Okey, berdasarkan perangan yang telah cikgu terangkan sebentar tadi berkaitan dengan 4 fungsi elemen yang ada pada produk mekatronik sedia ada serta gambar rajah blok. Okey. Mari kita lihat. Okey, adakah pelajar dapat menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada iaitu pada lengan robotik dan pintu gelansa automatik? Okey, jika pelajar dapat menerangkan fungsi elemen mekatronik, okey, bermaksud pelajar telah menguasai apa yang telah cikgu ajar sebentar tadi. Okey, kriteria yang kedua, okey, pelajar dapat menghasilkan gambar rajah blok pada produk mekatronik sedia ada, okey, pada lengan robotik dan juga pintu gelansa automatik. Okey, cikgu harap pelajar-pelajar dapat menerangkan fungsi elemen mekatronik pada produk sedia ada dan juga boleh melukis gambar rajah blok dengan baik. Okey. Sekian sahaja pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap pelajar-pelajar boleh mengulang kaji pelajaran berkaitan dengan fungsi elemen pada produk mekatronik serta gambar rajah blok. Okey, sekian, terima kasih.